Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramin. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma alaina hikmataka wa ansur alaina min hazatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah ya subhanallah. Bismillah masyaallah la yasifu subhanallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif wa anta malakini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kali setelah lama lah berjumpa. Alhamdulillah, tahun ni Ramadan dapat kita berjumpa. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala ya, insyaAllah. Itu lagi berkat. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini dah masuk malam yang ke-8, InsyaAllah ya. Panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan kita panjang lagi umur untuk sampai ke 30 Ramadan. Kita doa terus biar kita dapat panjang umur untuk terus dapat 30 Ramadan. Kalau pendek, berpuasalah kita selama-lamanya. Betul? Pasal apa? Pasal kita semua calon-calon jenazah. Kita ni bakal jenazah. Bukan untuk orang COVID yang mati saja. Kita ni semua bakal jenazah. Bila mengingati kita ni sebagai bakal jenazah, ni Allah bagi peluang 30 hari Ramadan. Walaupun dalam keadaan PKPB, walaupun dalam keadaan C19, COVID-19, tapi kita masih Allah bagi peluang untuk berpuasa dan tarawih berjemaah. Dan boleh pula semayang tarawih, semayang berjemaah. Tak seperti tahun lepas. Sayang tak Allah Ta'ala kepada kita? Memang terlalu sayang, tuan-tuan. Cuma kita sama ada nak balas balik sayang Allah Ta'ala ataupun tidak. Kita sendiri yang pilih. Ya, kita dapat tarawih hari ni. Cuba renung, tuan-tuan. Sayang Allah Ta'ala sampai sekarang. Tengok. Sayang ni, dia bagi kita COVID, dia bagi kita Quran time. Ada tak sekarang, tuan-tuan? Dah 10 juzuk My Quran time. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Negara kita bertuah, rezeki yang hebat, ya. Nikmat yang hebat, dapat juga Quran. Itulah ubat yang utama sebenarnya. Cuma kita tak berpada-pada ataupun tak cakna dengan Al-Quran. Walhal Al-Quran tu bukan yang datang daripada company lain. Quran tu nya datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bulan Ramadan ni hebatnya dengan diturunkan Al-Quran. Kalau kita tak jenguk satu ayat pun dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, dah ditepampangkan dalam TV 4 jam sehari. Bukan baca je, tadabbur lagi, ditaranumkan lagi, ditunjukkan tajwid lagi. Dah masuk 10 juz. Satu hari bukan 10 muka surat. Satu hari satu muka surat saja, tuan-tuan. Ya, satu hari satu muka surat. Dah 10 juz. Hari ni dah mengulang kaji pula. Besok 2 hari raya akan mula balik juzuk ke-11. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita buat cakna, tak buat cakna langsung tak ambil tahu dengan Quran, agak-agak apa kita nak jawab kalau kita masuk raya pertama Allah panggil. Agak-agak apa kita nak jawab. Tak payahlah raya pertama, takut besok ataupun lusa. Pasal kita ni bakal jenazah. Ya, dia tak kira umur, tuan-tuan. Betul? Mati ni tak kira umur. 2 hari lepas budak hantar makanan. Umur dia berapa? 20 aja. Kena 4 pokok mati.
Jangan kata selamat naik motor. Ingat naik motor, pokok boleh lepas. Allah kata hentak dengan pokok, mati. Nampak? Yang naik kereta pun belum tahu juga. Datang kereta arah berlawanan, mati tak? Mati. Baru ni sekeluarga, kereta yang datang pada awal perjalanan boleh masuk dalam track kita punya yang satu one way tu, dia masuk. Allah perintah jadi, tuan-tuan. Sekarang kita dapat siaran langsung COVID-19 depan mata. Ada tak contoh sebelum ni? Ada. Fir'aun depan mata, Allah tunjukkan di belahnya laut Nabi Musa. Bukan Nabi Musa belah, Nabi Musa hentak je dengan tongkat. Dengan izin Allah, Allah belah laut. Bukan live streaming, tuan-tuan. Yang dalam handphone yang saya buat ni, audio kuliah ni, tu live streaming. Boleh tengok di Facebook. Yang Allah tunjuk dekat depan Fir'aun tu, depan mata. Ular ahli sihir Fir'aun telan tongkat Nabi Musa depan mata juga. Tapi kedegilan Fir'aun ni, kedegilan Bani Israel juga memang amat dahsyat. Kita dapat sekarang pun bukan depan mata kan, di mana-mana juga. Betul? Tu yang pakai topeng, duduk jauh-jauh. Walaupun kawan jiran dekat, kawan karib, tapi tak berani salam. Makan pun jauh-jauh. Nampak? Tu kena renung kita. Ni dah makin lama makin naik. Betul? Maksudnya apa? Kita dapat peringatan Allah, bukan live streaming, kita dapat depan mata. Kalau kita buat perangai juga bulan Ramadan ni, agak-agak sama tak level kita dengan Fir'aun? Boleh? Sama betul. Silap-silap boleh jadi sama. Kedegilan kita sama dengan Bani Israel pun lebih kurang juga. Baru tengok laut terbelah, dia balik, Nabi Musa tinggalkan dia 40 hari, dia pergi sembah patung anak lembu. Ada tak dalilnya? Ustaz Fazrul dah baca dah dalam Quran Time, surah Al-Baqarah, surah lembu, tajuk dia. Ni kena renung kita. Kita dapat depan mata, tuan-tuan, beringatlah. Cukuplah yang lepas-lepas. Ni pun tak beringat, sedih tengok sekarang ni keadaan di Malaysia. Dalam Ramadan nak tunjuk juga iklan judi dalam Ramadan. Ada tak ada sekarang? Tu nak dibiarkan ataupun tidak, tuan-tuan? Kita yang berhati Islam, yang kita sebut tadi, inna dina indallahil Islam. Kita baca lagi semayang tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Minta lagi hidayah, rabbil firli warhamni wajubni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Wahdini, Allah bagi lagi hidayah. Ni Allah bagi Ramadan. Tengok tuan-tuan, Ramadan ni ada 10 faedah. Saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang dah pun meninggal dunia tahun lepas PKP juga. 7 Ramadan tak sempat raya. 7 Ramadan Khamis malam Jumaat 12.32 malam, mati yang hebat Tuan Guru. Tengah malam Ramadan, tak habis pun 30 hari Ramadan. Tak panjang umurnya. Cukup 12 tengah malam, 7 Ramadan Allah panggil dia. Apa kata Habib Zainal? Dia ziarah Tuan Guru Ismail Kamus. Dah royo sebenarnya. Royo tu pun raya lah. Raya di mana? Bukan raya di Malaysia, rayanya di sana. Hebatnya raya dia. Tu kita renung bab puasa kita. Saya catatkan ni daripada dia kuliah subuh tahun 2008, 15 bulan 8 di Pondok Batu 9 Ceras. Dah subuh. Ni saya catat, tulis bumi lagi. Apa dia kata? Faedah puasa ni ada 10. Yang pertama, bila kita berpuasa, darjat kita, iman kita di sisi Allah dinaikkan. Pasal apa? Pahala puasa tak sama dengan pahala sembahyang. Pahala puasa Allah yang punya. Faham? Kena ingat dah.
Hari ni dah masuk malam ke-8 tuan. Pahala puasa tak sama dengan pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah. Tak sama. Allah saja yang punya. Pahala semayang dikira orang. Betul? Pahala semayang dikira. Saya catat pada Tuan Guru semayang kamus. Orang bujang semayang 1 kali 1 semayang di rumah. Semayang di masjid di surau berjemaah 1 kali 27 kali ganda. Tu orang bujang. Dapat malam Lailatul Qadar 1 kali 27 kali 1000 malam. Allah, nampak? Kalau dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar start pada bila? Start pada maghrib tadi sampai besok sebelum terbitnya fajar. Jangan ditunggu cahaya datang di mana. Tak. Kita kena buat, kita kena berusaha. Itu kalau orang bujang 1 kali 27 kali malam Lailatul Qadar. Orang kahwin 1 kali 27 kali 70 kali lagi Lailatul Qadar. Itu baru kahwin 1. Betul? Jangan takut tuan. Orang perempuan tak ada sini kan? Tak ada orang perempuan? Ada? Oh, dengar. Jangan takut. Jangan dikira bini orang tu. Kira pahala. Bayangkan kalau ada 4 isteri kali dengan malam Lailatul Qadar. Masjid bukan Masjid Kasawari. Masjid mana? Nabawi. Allah tuan. Kata orang Arab, masuk surga dia tak berjalan, terbang masuk surga tuan. Hebat. Tu jangan dikira seterusnya. Tu pahala sembahyang dikira. Pahala puasa tak boleh kira. Sebab tu kita dengan Allah Ta'ala. Tu yang dalam disebut dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Ujung dia, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Disimplified oleh Tuan Guru Abdul Somad, Ustaz Somad, disummarizkan dia takwa. Takwa tu dia ambil perkataan dia taqwa ya. Saya ulang balik sini. Formula untuk puasa. Bila jadi takwa tu apa dia? Tawaduk kita. Kita berdiri tinggi kening kita, muka kita tinggi berdiri. Bila sujud kat mana tuan-tuan? Atas lantai. Hebat mana? Hebat macam mana pun tetap atas lantai. Tu sombong macam mana tuan-tuan? Duduk rumah tinggi, apartmen tinggi. Bila sujud kat mana? Atas lantai. Banglo pun sama juga. Tan Sri, Datuk Sri atas lantai. Pergi Mekah pakai ihram. Mana dah pakai kain pelikat? Warna apa ihram? Ada pernah orang pakai ihram warna hitam? Tak ada. Kalau ada, kena balun. Betul? Tu. Masuk kubur pun kain putih tuan-tuan. Tu tawadu. Tawadu qaf qanaah. Qanaah apa? Syukur. Batu kita bersyukur kita tahun ni dapat berterawih, kita berjemaah. Tu pun payah juga. Sini berapa maksimum? Maksimum numbers 100 dalam surau. Boleh semayang berapa orang? Perempuan 50, lelaki 20. Sini selalu surau 50 kan? Maksimum 50. Boleh tambah lagi. Lelaki 100 kan maksimum. Selama macam tu juga. Syukur kita. Bersyukur kita boleh berjemaah kita. Nampak? Tu ada bab qanaah. Kita syukur. Puasa ni mengajar kita bab qanaah. Bukan puasa sikit je. Kurma air kosong aja Nabi ajar, bukan nasi ambeng tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlupa. Itu yang sekarang kita tak boleh sahur dengan berbuka di masjid dan surau. Pasal apa? Perangai kita waktu sebelum COVID-19. Dulu kadang-kadang kita sombong, makan bukan sombong, makan dibuang sana sini. Hilang, sampai kata ulama di Mekah, hilangnya keberkatan Ramadan sebulan tu pasal makan melampaui batas. Pasal apa? Dibuang. Sampai orang alam sekitar bagi tahu makanan yang dibuang tu macam bukit bukau, bergunung-gunung tinggi. Belum kira plastik lagi, makanan tu saja dibuang. Akhirnya sekarang kita tak boleh berbuka dan bersahur di surau. Betul tak betul? Macam-macam makanan dibuang. Tu.
Tu bersyukur kita sekarang ni. Diingatkan Allah hantar MKN, Allah hantar KKM, jaga SOP. Habis. Tu. Sampai kita nak semayang pun kita dulu tak bersyukur. Tok Imam kata rapatkan saf. Kita siap tulis nama dekat sejadah dulu, betul? Duduk bawah kipas. Ni kipas saya yang punya, dia kata. Saya yang infak, saya yang punya. Duduk bawah kipas. Orang lain tak duduk situ. Tak bergerak dia, keras dia, tak bergerak. Tarik sejadah tu, dia tak bergerak. Siap tulis nama lagi. Daripada maghrib sampai isyak sampai tarawih, betul? Tak bergerak. Sekarang duduk jarang-jarang, betul? Sila bawa sejadah sendiri. Allah Tuhan. Tu pasal apa? Perangai kita. Tak bersyukur. Satu lagi, bila Ramadan datang kita tak bersyukur, kita tak nak berbuka puasa di kampung. Tak nak buka puasa dengan mak kita, bapak kita di kampung. Sibuk kita buka puasa di surau, di masjid, makan sedap, makan kambing, makan nasi mandi, macam-macam. Yang paling hebat makan di Masjid Nabawi. Tahu Nabawi? Di Madinah sana, berbuka sana, kain safrah panjang, selfie hantar ke kampung. Saya di Nabawi, setengah bulan, package umrah. Ingat dulu 10 orang anak, seorang pun tak balik. Tengok orang tua dia, semuanya di luar. Bila dia balik? Ramadan. Tuan-tuan ingat, Ramadan ni pahala dia, Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita berbuat kebajikan dengan mak bapak kita waktu Ramadan, apa jadi tuan-tuan? Cuba renung pahala dia. Sama tak? Sama tak kalau kita buka puasa dengan mak bapak kita? Sama tak level dengan kita buka puasa di surau atau di masjid? Sama tak ya? Tak sama tak? Sukanya orang tua bila kita balik, tengok cucu balik, tengok anak balik. Ni kadang-kadang seorang anak 10 orang, kata orang tua, seekor pun tak balik. Betul tak betul? Seekor pun tak balik. Pasal apa? Anak punya perangai. Orang tua tak tunjuk menangis tuan-tuan. Orang tua tunjuk mata ni. Mata ni bergenang air mata. Pasal apa? Ni dihiris. Hati kecil orang tua ni, tu yang kadang-kadang kita tak pasal dia merajuk. Hati kecil tu terhiris pasal perangai anak-anak. Dia takkan tunjuk. Tu perangai orang Melayu kan. Orang Melayu ni bila kata saya kawan saya yang NGO ni nak bantu, hantar bantuan ke masa PKP ni. Ustaz, jangan kira orang yang depan rumah tu ada kereta hebat, 2-3 biji kereta, jangan fikir dia dalam rumah tu ada beras. Zaman PKP ni zaman sekarang ni. Jangan fikir depan rumah ada kereta, dalam rumah ada beras. Jangan fikir. Ada yang tak makan tuan-tuan. Sebab tu kena hati-hati kita dengan jiran-jiran kita. Pasal apa? Dalam kitab lama, hak jiran sampai ke pusaka, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, faedah puasa. Ta, qaf, waw, ya, waw. Saya boleh sampai qaf tadi ke? Waw, warak. Tak berani ambil haram. Jangan buat haram tuan-tuan. Ni siap pula ada iklan judi bulan Ramadan, siap campur dengan hari raya. Yang melakonkan tu Melayu tuan-tuan. Kononnya tak faham skrip, jawapan bengong tuan. Jawapan yang paling bodoh dia jawab. Dia dapat skrip tu takkan dia tak baca tuan. Lakonan untuk apa sebenarnya? Takkan tak tahu nak jawab. Allah tuan. Sanggup dia cari duit nak suruh orang berjudi, orang Muslim yang dalam bulan Ramadan. Nampak? Tu hati-hati yang keras, hati yang leka tu kan. Janganlah terlibat. Itu satu. Janganlah biarkan Islam kita ni dipijak-pijak ni. Dah sampai start pukul orang kalau puasa. Ada tak? Siap kena sebat tuan-tuan. Kita fikir juga kita ni kat Malaysia ke kat UGI. Betul tak betul ni? Kena renung tuan. Jangan dibiarkan akan melampau sebenarnya satu hari nanti. Yang ketiga, taqaf waw ya, yakin balasan Allah Ta'ala. Hakul yakin, ainul yakin. Yang kedua, bila kita berpuasa, faedahnya dihapuskan dosa kita. Dosa kita yang lepas daripada Ramadan lepas sampai sekarang, Allah akan hapuskan. Sayangnya Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan buat maksiat. Yang ketiga, bila kita berpuasa, dipecahkan nafsu kita. Manageable orang putih kata. Diuruskan nafsu makan, nafsu syahwat. Waktu kita jaga makan ni, janganlah
Cukuplah tuan. Cukup. Janganlah dah berumur nak kejar-kejar makan. Cukup apa yang ada. Nabi suruh buka puasa kurma dan air kosong. Susah ustaz, kita duduk Cameron Highland, strawberry. Sombong kan. Sombongnya Malaysia, ya Allah, Malaysia. Makan strawberry apa? Strawberry cecah coklat. Aduh, muka Melayu kan. Tapi bila nak berselawat, dia berselawat, ya Hana, ya Hana. Tapi bila waktu Rasulullah ikut Nabi suruh buka puasa, tak ada dia ikut. Tu, janganlah sayangkan Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, faedah berpuasa ialah terasa payah, terasa susah bila kita berpuasa. Payah lah kita. Payah tuan, lapar. Macam itulah orang fakir yang lapar. Macam itulah orang yang tak ada kerja, orang yang masa PKP ni tak ada duit nak beli makanan. Itulah ceritanya. Pasal orang ni tak minta. Kena orang Melayu. Lagi dia tak minta. Dia takkan minta orang beras ke apa, dia takkan minta. Ni itulah bila berpuasa dilatih kita. Macam itulah Rohingya tak makan, Syria tak makan, di Palestin dan di Uyghur sana macam-macam tak makan. Tu kena ingat kata Datuk Ismail Kamus. Apa dia kata? Waktu berpuasa ni, bulan puasa, orang miskin kata apa? Apa benda kita tak makan hari ni? Saya hafal. Kenapa? Orang miskin kata apa? Apa benda kita tak buka puasa? Orang kaya, di mana kita nak makan? Restoran mana, hotel mana kita nak makan? Orang miskin, orang fakir, apa benda kita nak makan? Tunggu orang datang hantar makanan. Orang kaya siap pilih, betul? Siap tengok iklan tu kat mana. Tak ada iklan, siap online, betul? Allah, tuan, tu orang kaya. Satu lagi Ismail kamu tambah. Orang politik, dia kata apa? Siapa pula kita nak makan? Kena faham tu. Tak berhenti tuan. Orang politik tak berhenti sampai lah ni, betul? Inilah COVID ni masih lagi tak berhenti politik. Nampak? Orang sibuk nak jaga Islam, orang sibuk nak jaga masjid, orang sibuk nak pergi sembahyang masjid, dia masih lagi nak bab politik. Allah, tuan-tuan, dia tak takut dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Umar, Khalifah nombor apa? Khalifah Rashidin nombor apa? Selepas Abu Bakar, betul? Umar, bila Abu Bakar mati je, orang dah tahu dah, dia Nabi dah suruh dah, Umar akan ganti Abu Bakar. Dia tahu dia akan dilantik sebagai pemimpin. Apa jadi dengan dia? Pada asal tu Umar tu, bangsa Kelantan kata gedebe tu, gedebe ganas sungguh tu. Tu. Bila dilantik jadi khalifah, menangis dia. Umar. Orang sekarang tak dapat jadi pemimpin, menangis dia. Betul-betul. Allah Akbar, meraung dia. Lobby macam mana pun tak dapat, meraung dia. Macam-macam cara dia tak dapatkan. Atau perangai Sultan pelik, kena mengata tu. Yang ke 5, menyempurnakan ketaatan bila kita berpuasa. Kita diperintahkan Allah Ta'ala. Wajib tak? Wajib. Berpuasa wajib. Jangan kita lagi-lagi. Sunat tak wajib, betul? Sunat Rejab, sunat Syaban tak wajib. Itu yang tak terbuat-buat langsung. Nak cuba buat Rejab, Senin Khamis, Tangguh. Dah sahur dah, tak terdaya juga. Kawan tengok asap nasi lemak kukus, tak terdaya dia. Tak terdaya. Belum ikan patin lagi, asap nasi lemak tu. Nampak asap, tak tahan tu. Nampak? Akhirnya tangguh juga. Dan pagi tadi dah makan sahur dah. Akhirnya tangguh. Tunda. Tiba-tiba tengok umur dah 79 tahun, tuan. Dah pencen dah habis. Rejab pun habis, Syakban habis. Rugi tak? Allah, tuan-tuan, rugi. Ni masuk Ramadan, tu yang terkejut perut. Orang terkejut perut orang tu. Dia terkejut perut. Pasal apa? Tak pernah berpuasa, tak pernah training. Tu datang macam-macam penyakit, gastrik apa-apa. Tak pernah kosongkan perut. 11 bulan. Bukan Allah suruh. Kita ni bersyukur kan, Allah wajibkan kita berpuasa sebulan saja. Bayangkan kalau dapat perintah 11 bulan, macam mana? Suka tak suka? Yang niaga suka lah, betul. 11 bulan boleh relax. Tu nampak, Allah perintah sebulan saja, tempat. Kena ingat, kata ulama, kata dalam kitab, kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan ni sebulan
pintu syurga dibuka seluas-luas. Ustaz Wadi baru ni cerita. Orang tanya dia, Ustaz, sebulan Ramadan ni pintu syurga dibuka, betul ke? Betul. Yang 11 bulan confirm tutup. Betul? Tutup lah. Takkan 11 bulan buka lagi. Dia sebulan ni Ramadan dah tulis dalam hadis, dah tulis dalam Quran. Sebulan Ramadan dibuka. Lepas tu komplit tutup. Itu pun kita tak nak pergi tuan. Nak ke mana tuan kita? Kita nak ke mana? Kita lepas Taman Kasawari ni, Apartmen Kasawari, lepas ni nak duduk mana tuan? Agak-agak. Ada lagi tak apartmen yang best? Kalau dah pencen, dah berumur 80, 90, dah habis kerja, lepas ni nak duduk apartmen mana pula? Ada satu apartmen yang paling hebat. Kat mana? Lubang kubur kan. Lubang kubur yang paling hebat tu. Yang gelap. Ni kan sekarang gelap, betul? Bulan Ramadan pun gelap juga. Nampak? Tu. Yang penting bukan lubang kubur tu. Yang penting lepas masuk dalam lubang kubur tu, apa benda kita nak jawab? Nak menghadap dua makhluk yang hebat yang dinamai apa ya? Malaikat muka dan nakir. Kita dah baca kitab tu, ya. Punya dahsyat muka dia, punya dahsyat rambut dia, punya dahsyat dia punya suara, mata dia, macam-macam. Yang dah jumpa pun tak pernah cerita kat kita. Betul-betul. Yang dah jumpa dia tu tak pernah cerita pun. Pasal apa? Dia pun tak balik. Tu kena gendong kita, ya. Tu menyempurnakan ketaatan. Yang keenam faedah puasa tuan-tuan, bersyukur kita. Pasal apa? Adanya nikmat-nikmat Allah Taala. Syukur. Sebab tu jaga puasa ni, jangan bukan jaga batal puasa tuan. Kita kena jaga kata Datuk Seri Kamus, jaga batalnya pahala puasa. Ramai orang bimbang batalnya puasa. Betul? Bimbang dia, tak berani korek hidung, tak berani cabut gigi, tak berani. Cabut gigi tu tak berani dia, takut batal puasa. Padahal cabut gigi ke dalam ke keluar? Cabut gigi mana? Kan keluar kan? Ada penyedut air liur kan? Semua keluar. Mana batal? Korek hidung pakai jari, tembus dalam batas. Korek telinga, tembus tak? Tak tembus kan? Jari yang Allah buat ni takkan tembus ke gendang telinga. Allah dah design elok tak? Cuma kita bimbang batal, betul? Kata tepi sikit ni, tak berani nak pakai laser kot kau. Dahsyat tuan. Tapi bila bab pahala, kita susah nak jaga. Terutama mata. Betul tak betul? Tu yang tak boleh berhenti. Movie, YouTube, handphone, dengan apa, video-video sekarang ni. Allah tuan, kita tak tengok aurat orang di luar, tapi tengok aurat orang dalam TV, dalam video, dalam handphone. Melambak-lambak. Kita ingat pahala kita banyak, kita habiskan pahala mata tuan. Mata ni payah nak jaga, ya. Lepas tu ustaz, kalau boleh ustaz pun tak berani nak keluar, ya. Kalau keluar daripada highway Seremban sampai ke Lumpur ni, highway tu, cuba tengok billboard kat luar tu, gambar apa? Gambar apa? Ada gambar orang jantan? Adalah Datuk Lee Chong Wei, betul? Tak terdaya kita tengok pun. Tak lalu pun tengok, betul? Yang lalu ke? Tu wanita, nampak? Tak pakai, bukan pakai seluar kecil pun, pakai niqab pun tak terdaya ustaz tengok. Selit ustaz. Ustaz nampak? Ustaz selit, mengantuk elok bawa kereta, mata mengantuk. Tengok-tengok ada gambar perempuan celik. Tu nampak mata kan, belum lagi depan mata. Tu yang kata Datuk Seri Kamus, 3 tar tahta harta wanita. Habis. Jaga Ramadan, ya. Apa lagi video, apa lagi TV. Kalau boleh tutuplah. Tengok berita tak masalah, betul? Tengok hal ehwal Islam, tengok ceramah, tengok kuliah tak masalah. Tapi bab-bab movie ni cukuplah. Kata Tuan Guru ni Abdul Aziz, ya. Saya baca surah Yunus, tafsiran Tuan Guru, apa dia kata? Gustan. Bahasa simple dia. Tolong gustan. Tu gustan. Bahasa lama. Gustan apa? Asalnya bahasa orang putih kan. Gustan berhenti undur. Kalau dah terlajak maksiat, dah selalu maksiat, berhenti undur. Ni. Sebab tu Allah hantar SPRM, Allah hantar penguatkuasa, cari orang-orang yang subhat dengan makanan yang tidak halal, subhat dengan judi, Allah hantar dengan bab rasuah, Allah hantar.
Pasal apa? Allah sayang, nak jadi teladan kita. Sebab tu bila dapat benda macam tu, tolong berhenti berundur. Ada ayatnya? Ada. Tu kena renung kita, tu bab syukur kita. Yang ketujuh, mengelak daripada lintasan maksiat. Faedah puasa yang ketujuh. Cukup maksiat, janganlah. Kita kadang-kadang tak perasan, kita share gambar itu, share gambar ini, kadang-kadang tak perasan. Keluar surau, di share, betul? Kalau share hadis tu lah cerita, share. Ni share gambar artis tak tutup aurat, habis tu kan. Nampak? Tu rosak pada kita. Yang ke-7, mengelakkan daripada lintasan maksiat. Yang ke-8, kita disiapkan pintu yang special. Orang yang berpuasa, pintu dia apa? Ar-Rayyan, special tuan-tuan. Masuk pintu yang special, pintu syurga. Yang ke-9, ada 2 kegembiraan, Bila kita berpuasa ni ada 2 kegembiraan. Apa dia? Yang pertama, bila kita berpuasa, kita nak berbuka, tu waktu pertama kita bergembira. Gembira nak puasa. Pasal kita dah lalui rintangan-rintangan, betul? Daripada subuh tadi sampai asar, sampai maghrib, Allahu Akbar, macam-macam. Bulan Ramadan kan, puasa sunat tu kita tahan kan. Nampak? Macam-macam rintangan. Pahit, memang pahit, tapi ujung dia manis. Sama dengan dunia ni. Dunia ni bagi orang Islam memang pahit nak lari, macam penjara, betul? Kita nak bebas waktu dia di sana, merdeka kita, raya betul-betul di sana. Kegembiraan yang kedua ialah suka hati kita menghadap Allah Ta'ala besok. Pasal apa? Kita dah rebut 30 hari Ramadan ni. 30 hari Ramadan kita rebut. Rebut macam mana? Tak miss dengan zikrullah, dengan Quran, dengan ibadah kita, dengan qiyamul lail. Tak payah suruh tuan. Carilah malam-malam, start pada maghrib sampai pagi besok terbit matahari. Cari, jangan ditunggu Lailatul Qadar. Kita buat saja, kita usahakan saja. Jangan ditangguh. Takut ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Tak nampak tak kat mana? TV Al-Hijrah tulis. Allah tuan, bimbang tak? Memang bimbang yang amat sangat tuan. Bimbang yang amat sangat. Kalau Allah nak buat COVID, dah buat pun COVID, betul? Yang tak pernah diceritakan manusia, yang tak pernah cerita pun ahli sains. Nampak? Tadi diceritakan, saya terbaca, ahli sains Jepun kata yang COVID ni bukan calang-calang penyakit, bukan benda-benda penyakit yang direka-reka. Kita tak tahu datang dari mana. Hebatnya dia bergerak, gerakkan dia. Ni kemungkinan ada gelombang keempat. Kita tak tahu. Pak, kalau Allah nak buat tuan-tuan, kalau kita ni masih lagi berdegil dengan peringatan Allah Ta'ala, memang betul lah, ada ulama dulu bagi tahu, ada ayat bagi tahu, kemungkinan Allah akan ratakan kita, rata serata-ratanya. Bukan bergegar, kita tahu. Mungkin dengan COVID ni rata, smart. Dia punya mati tu smart. Mati, zip masuk dalam tanah. Mati, zip masuk dalam tanah. Betul tak? Dia bukan kafan lagi. Dah kafan, dia zip masuk plastik. Torture kan mayat tu. Torture. Kalau hidup lagi macam mana? Kena zip. Berpeluh kita. Kita pakai mask ni pun tak terdaya kan? Sesak kita. Apalagi masuk dalam kubur. Yang sembahyang 6 orang KKM. Betul? Allah tuan-tuan, dahsyat sekarang. Bukan calang-calang. Apalagi yang lepas ni. Janganlah. Kalau boleh cari jalan, jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Cukup bagi tahulah. Jangan sibuk orang lain. Kita start dengan keluarga kita di rumah. Pujuk anak-anak kita, pujuk isteri kita, bab-bab cari jalan dalam bulan Ramadan ni. Inilah peluang. Takut ini peluang yang terakhir. Bimbang kita, tak tahu lepas ni, tak tahu lepas raya ni kita apa jadi akan ni. Kita tak tahu. Kita takkan tahu. Kalau Allah nak buat, memang Allah boleh buat tuan-tuan. Cuma Allah sayang kita ni. Allah bagi peluang sekarang ni. Tolong tuan-tuan, cari jalan. Cari jalan untuk keridaan Allah Ta'ala. Jangan jauh daripada Allah. Kata-kata Ustaz Fazrul tadi, dia terjemahkan surah Taubah bagi tadi. Surah Taubah. Tak silap saya. Kita cari jalan. Cari jalan lari kepada Allah. Jangan kita lari daripada Allah. Tolong tuan-tuan. Kita tak boleh lari tempat lain lah. Dunia mana nak terima kita lepas ni? Tak ada tuan-tuan. Kita, pelindung kita, pergantungan kita hanya Allah Ta'ala. Tadi tu Imam ada baca Qul huwallahu ahad. Kita ada baca hari-hari Allahus samad. Tempat pergantungan kita adalah
Allah Ta'ala. Kita baca Fatihah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kita minta tolong, bukan dunia kan. Dalam kubur nanti kita minta Allah tolong kita. Tak terdaya kita nak menghadap muka nangkir tu, dengan perangai dia, dengan PR dia, dengan garang, dengan Allah kan, tolong. Inilah masanya Ramadan, tuan-tuan. Cari jalan, ambillah masa Quran, tuan-tuan. Jangan terkejar-kejar dengan khatam. Kata Ustaz Fazrul, kata Ustaz Syahri Abdul Rahman, apa dia kata? Baca khatam tu, alhamdulillah, teruskan. Tapi carilah satu masa, ambil satu muka surat, ambil satu ayat, tadabbur, tuan-tuan. Tadabbur yang apa kita baca, terjemahan. Tengok terjemahan, apa mesej Allah kepada kita. Ayat Quran tu sebenarnya personally untuk kita, tuan-tuan. Bukan untuk orang lain, tak. Untuk kita sebenarnya. Kalau kita baca, sebab tu bila dengar ayat Quran dibacakan, kalau kita tak ada tertib, tak ada adab, tak ada hal akhlak bila dengar ayat Quran tu, kita memang biadab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ni, tolong ya, bila dengar ayat Quran, cari jalan termenung sekejap. Sebab tu bila buka puasa, kata Datuk Ismail Gamus, bila buka puasa dan minum air kosong, kurma, baca doa, Allahumma laka sumtu. Tu sebenarnya pasal apa? Rezeki yang telah aku telah. Apa kata Datuk Ismail Gamus? Dah buka tu, jangan terus bangun sembahyang. Berhenti sekejap, termenung. Termenung sekejap. Aku tadi daripada pagi tadi sampai maghrib ni, aku puasa ke tidak? Cek. Jangan audit orang lain, audit diri sendiri. Dari subuh tadi, imsak tadi, sampai maghrib, betulkah aku puasa? Mata aku puasa ke tidak? Mulut aku puasa ke tidak? Lidah aku puasa ke tidak? Kaki aku puasa ke tidak? Tangan aku puasa ke tidak? Mata aku, telinga aku, macam mana? Tu, tolong tuan-tuan. Sama juga kita semayang tadi. Kalau tidak, kadang-kadang kita tak perasan hati kita ke mana, tuan-tuan, waktu semayang. Tahu-tahu Assalamualaikum, dah habis. Lajunya Tok Imam baca. Disalahkan Tok Imam. Tok Imam baca relax, bertenang, betul? Disalahkan Tok Imam. Ada pelaku, bukan 8 kan, 20. Dia follow betul. Pasal apa? Makan banyak. Bila makan banyak, apa jadi? Lelap, tuan-tuan. Lelap. Dia dah masuk 10 hari semain tarawih, dia follow 20, dia follow. Badan tu bergerak, tapi kepala tu mana? Dia follow, mata kadang-kadang lelap. Saya tak perasan, tapi bila Datuk Ismail Gamus cerita dulu, dia pernah bila ceramah, dah mengantuk sangat, dia ceramah juga, dia pergi juga. Lepas tu dia tanya saya, tadi anak ceramah apa dia? Dia tak ingat dia ceramah apa. Pak, mengantuk yang amat sangat. Pasal apa? Penat amat sangat. Dia dah biasa berceramah, mulut tu terus automatik cakap. Tapi dia tak sedar apa yang cakap. Macam saya sangat sedar lah ni. Sudah tak makan banyak, bimbang, makan jaga-jaga sikit, jangan melampaui batas. Mana tadi? Yang ke-10, ya, yang ke-10. Boleh lagi ni? Boleh. Takkan nak dia pula kan? Okay. Yang ke-10 iaitu yang ke-10, puasa kita ni puasa yang khusus. Puasa umum ada, puasa khusus ada. Puasa khusus dalam khusus pun ada. Tapi kita level 2. Puasa yang level 3 tu puasa Rasulullah, puasa Nabi-Nabi, para sedikit. Kita ni level 2 cukup. Bukan yang pertama puasa umum, yang jaga batal puasa tu, batal pahala. Yang kedua ni kita jaga. Kita bimbang batalnya pahala puasa. Tu antara yang kita kena sebut. Yang jaga tuan Ramadan ni, ya, ketika ada 3 bab hati, saya tak share sikit. Mungkin saya dah share dulu, ya. Ada 3 kena semak waktu Ramadan. Semak hati kita. Yang pertama, ya, semak hati kita waktu kita didengarkan, dialunkan bacaan Al-Quran. Waktu kita baca Al-Quran, semak hati kita kat mana. Lama dah baca Quran, tuan-tuan, tolong cek, ya, tengoklah mana dia sikit, bahawa kita takut dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika di dalam majlis zikir. Majlis zikir ada 2. Satu majlis solat, satu majlis ilmu. Majlis ilmu, kalau ustaz kata tu, ustaz tu mengajar aku, tu terasa. Betul. Apa tindakan kita? Kita buat yang terbaik, cari jalan, selesaikan. Yang kedua, waktu solat. Waktu solat tu berzikir juga. Kat mana hati kita? Tu kadang-kadang lelap, dia tak terasa dah habis solat tu. Tu yang disalahkan tu imam tu, ya. Tu
Yang ketiga, waktu kita bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dengan cari jalan. Adakan tempat, adakan gua untuk kita. Oh, gua. Macam cerita Al-Kahfi. Al-Kahfi. 3 pemuda, betul? 3 pemuda yang tidur beratus tahun. Lepas dia try dakwah, macam-macam rintangan, Allah hantar dia ke satu tempat. Allah tidurkan dia 30 lebih daripada 300 tahun, tuan. Maksudnya apa? Allah tempatkan di tempat yang kosong, ya? Waktu kita pun kena ada tempat. Cari masa Ramadan kita ni untuk kita saja. Macam mana Quran kita, macam mana zikir kita, macam mana qiyamul kita. Tolong tuan, jangan lepas peluang ni bulan Ramadan, ya. Yang ketiga, betul? Tu. Kemudian 8 benda-benda yang hidupkan hati. Hati yang hidup ada 8. Saya baca poin ni je. Yang pertama ciri hati yang hidup, iaitu bila disebut nama Allah Ta'ala, dia gemetar, takut dia. Terjerit-jerit Tok Bilal baca azan, betul? Takut kita. Jangan buat tahu. Ni kira Bilal baca, Bilal azan sehebat-hebat daripada zaman muda Bilal tu balik, sampai dah tak ada gigi Bilal tu waktu ngaji azan. Dia bertenang aja dengar. Duduk tembok, siap buat donat dekat asap tu. Bertenang sangat dia tuan. Tu tolonglah, takut bila sebut nama Allah Ta'ala. Yang kedua, tu hati yang hidup. Hati yang hidup yang kedua, hati yang dibacakan ayat Allah Ta'ala bertambah sayang. Sayangkan Allah, sayangkan Rasul, rindukan Allah, sayangkan kepada Allah, bertambah iman dia. Tu hati yang hidup. Yang ketiga, hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nak keluar tu kita serah pada Allah Ta'ala, betul? Bismillah, tawakkaltu Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu tambah. Satu lagi, surah Ghafir, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Yang keempat, hati yang memahami apa yang didengar daripada peringatan-peringatan ataupun tazkirah-tazkirah. Dan yang kelima, hati yang terkesan daripada pandangan mata hati kita. Mata hati kita ni Allah tunjukkan, convey apa jadi yang kita akan datang. Tu beringat kita. Yang keenam, hati yang memudahkan mata untuk menangis kerana Allah Ta'ala. Pujuk hati kita. Kata ulama, kalau tak boleh nangis tak, buat juga menangis. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan. Pujuk hati kita. Yang ketujuh, hati yang sentiasa membesarkan akhirat. Itu hati yang hidup. Dia tak besarkan bab dunia. Akhir sekali, hati yang berlumba-lumba, yang melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah. Itu hati yang hidup. Ni dah Ramadan ni, dia tak akan berhenti. Habis Ramadan, teruskan juga. Ada tak puasa lepas Ramadan? Lepas Ramadan, ada tak puasa? Puasa apa? Puasa 6, tuan-tuan. Jangan buat puasa 5. Ya? Ada orang suruh saya fatwa, Ustaz, boleh tak puasa 5? Kenapa? Saya start 25 Syawal. Allah Akbar, payah tuan. Buatlah kau. Saya malah nak ketua. Sayang tuan, 6 hari puasa takkan tak terdaya kan. Duduk rumah PKP takkan terdaya kan. Tuan, ada berlaku tahun lepas tuan, PKP yang pertama. Ada orang tak tahu, diceritakan boleh tarawih di rumah, dia tak buat tuan. Saya tegur dia, macam mana tarawih pakcik? Tak buat ustaz ni. Kenapa? Habis surah tutup ke? Disalahkan surah. Ramai tak buat. Pasal apa? Disalahkan surah. Takkan tak boleh buat pakcik? Siapa nak selawat ustaz? Dia marah gitu dia. Takkan tak boleh selawat seorang pun dalam rumah. 30 hari lepas isyak tidur, makan, tidur. 30 Ramadan habis macam tu. Allah, nasib baik hidup lagi dalam Ramadan ni. Bayangkan kalau tak hidup macam mana. Ni tolong tuan, bagi tahu itu maksudnya strategi JK kan. Kena terangkan, boleh solat sunat tarawih di rumah. Nabi ada buat tak? Nabi ada buat. Nabi buat 10 hari di masjid. Last. Tu contoh tu. Kadang-kadang bila bab ilmu tak ada sampai ke tahap tu, apa lagi dengan Al-Quran. Cakap tu ya untuk malam ni. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa, dapat kita bagikan. Ada lagi 22 malam lagi tuan, 22 hari. Tolong rebut, jangan dibiarkan berlalu macam tu saja. Kita kerugiannya amat besar. Bukan dunia tuan-tuan. Yang satu lagi yang ditulis oleh penulis Indonesia, hidup sesudah mati. Kita akan dibangunkan. Kasawari ni orang Jawa kata tempat mampir saja. Tempat mampir apa? Tempat singgah. Cukup masa Allah panggil. Tak percaya, buka surah Sajadah Jumaat subuh-subuh ada baca. Betul? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila.
Kita ni diekori oleh malakul maut yang paling hebat, yang akan mencabut nyawa kita. InsyaAllah yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa asir arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarihina wa ahdiwana fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu alhamdulillah. Saya mohon tuan-tuan doakan anak-anak kami di Turki, 3 orang tempat berlainan tengah mengaji kitab. Mohon doakan cepat habis. Covid sana memang zon merah dan 3 juta. Mohon doakan tuan-tuan habiskan kitab, besok dia balik, ajar balik tuan-tuan, insyaAllah. Mohon doakan. Quran dah habis. Siapa yang minat kurma Madinah, ada lagi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.